Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi selepas lama tak berjumpa. Masa-masa COVID ni, diharapkan semuanya sihat. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab lama tak bersua lah, online, offline semua sekali. Tapi kita kena teruskan lagi kita punya pembelajaran. Saya ambil terus ke haba sebabkan saya faham bab 3 ni memang belum habis. Tetapi saya rasa saya nak buat kerana dia susah. Saya nak buat nanti bila kita dah boleh pergi sekolah normal balik. Oleh itu, saya nak terus ke tema 3 bab 4 haba yang mana kita akan mulakan dengan keseimbangan terma. Okey, nanti saya akan send yang saya tuliskan ini untuk sebagai kerangka pembelajaran kita lah untuk haba. Sebenarnya haba ni ada banyak topik, subtopik. Nanti kita untuk ini macam percubaan saya pertama kali lah. Saya tak pandai ni video-video ni. Ini atas desakan sahabat saya yang pegang sana tu, kita buat jugalah video. Okey, kita masuk saja haba topik yang pertama 4.1 keseimbangan terma. Yang ini yang akan dilakukan pada hari Selasa ini 30 bulan 6. Harap-harap belajar full lah . Saya pun tak tahu awak di sana macam mana. Nanti kita buat live pada masa itu. Tapi sekarang ni saya sebenarnya rakaman je ni, percubaan. So kita akan tengok keseimbangan terma ni apa dia, definisi dia, apa kaitan dengan kehidupan seharian, dan di hujung nanti kita akan buat penyelesaian masalah. Okey, kita pergi je yang pertama. Yang pertama tentang definisi keseimbangan terma. Nanti saya akan post jugalah ada eksperimen yang disediakan oleh pembantu saya ni. Keseimbangan terma iaitu, ni senang, bahasa buka dia supaya senang faham. Jika ada dua objek yang bersentuhan secara terma. Di mana maksud bersentuh secara terma ni, seperti yang dinyatakan dalam muka surat 121 buku teks, bersentuh secara terma ni maksudnya antara dua boleh dipindahkan ke haba. Persentuhan terma maksudnya dua objek ini dia ada cara untuk haba pergi daripada, contohnya bahan A, objek B, haba boleh lepas. Kalau objek duduk jauh antara satu sama lain, tak ada cara, maka kita tak anggap dia bersentuh secara terma. Katalah objek A di sini seperti yang saya lukis ni, A ni ialah besi, yang ini kupra, dan dia bercantum. Di mana pada awalnya besi ni katalah dipanas 100 darjah Celsius awal. Yang ini katalah pada suhu 30. Kita akan dapati setelah masa berlalu, haba daripada besi akan masuk, akan dipindahkan kepada kupra, sehingga keadaan akan jadi macam ni. Saya letak kat sini lah. Mana ketuai ni?
Ni awal dia punya awal. Ini mana kat video. Akhirnya dia akan mungkin, dia akan jadi macam ni. Katalah mesti 50 darjah 50. Kedua-duanya akan mencapai satu suhu yang sama. Maksudnya haba telah berpindah daripada besi ke kupra. Sehingga suhu kedua-duanya itu akan jadi sama. Pada ketika ini kita katakan keseimbangan terma telah tercapai antara dua objek inilah. Okey, yang pertama saya dah nyatakan kedua-dua untuk keseimbangan terma tercapai kita mesti suhunya dua-dua itu sama, dua objek yang bersentuhan secara terma itu sama, dan satu lagi jumlah haba. Pada ketika suhu telah sama pun haba masih masuk daripada besi ke kuprum dan kuprum ke besi pun masih ada masuk lagi. Ini haba masih masuk. Cuma ni syarat. Ini satu. Suhu sama. Saya buat simple je. Dua. Jumlah haba bersih. Tahu maksudnya tu? Jumlah haba yang masuk daripada besi ke kuprum sama dengan jumlah haba yang masuk daripada kuprum ke besi. So dia menghasilkan jumlah haba bersih sifar. Okey, itu je lah untuk setakat ni. Okey, stop. Ini sebagai sambungan yang tadi. Kita sekarang ni nak buat aktiviti 4.1 untuk tunjukkan, demonstrasikan keseimbangan terma, di mana saya tunjuk dulu bahan-bahan dia, radasnya, iaitu yang pertama kita ada perhatikan juga pelajar muka surat 120 buku teks awak. Kita ada kaki ritot, tu dah ada sana lah. Termometer 2 batang termometer, Bika 250 ml, label A. Mana A pula? Ni, sorry. Ni air tu Bika 50, air panas. Air pipe, nanti kita ambil air pipe ni dah ada dah dalam ni. Air panas 50 darjah. Okey, semua dah ada kat sini lah. Tengok daripada atas ni. Okey, cara macam mana kita nak buat? Kita masukkan dulu air ni, air pipe, air sejuk. Kita tengok suhu dia. Ni kena ke bawahkan lagi ni. Tak sentuh. Okey, kemudian kita letak air panas ni 50 dalam bika. Kemudian kita rekodkan suhu. Tak boleh, bika ni besar sangat, terlalu sedikit, terbalik pula. Okey, ni air panas tadi yang 50 darjah kita letak dalam. Bismillah. Seterusnya kita akan tengok subtopik yang seterusnya, iaitu menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Pelajar-pelajar, saya nak sebentar. Okey, sebelum itu minta maaf terlambat sikit. Termometer dalam cecair dalam kaca tu maksudnya termometer yang ada cecair dalam kaca. Dia ada bahagian-bahagian inilah.
Di mana ni saya pegang ni termometer. Dia ada berguli di sini yang dalamnya ada cecair, kemudian dia ada tiub kapilari, tiub yang halus, sangat halus. Cara macam mana kita nak gunakan, kita masukkan dalam cecair ke, dia akan berlaku pengembangan kepada cecair ni yang biasanya kita guna alkohol atau merkuri lah. Alkohol atau merkuri. Sebab kedua-dua cecair ni mudah mengembang. Okey, bila cecair ni mengesan kepanasan, dia akan mengembang dan dia akan naik. Dia kembang tu sebab tak ada tempat lain dia nak pergi, dia akan naik ke atas. Berapa banyak haba yang diterima, banyak itulah dia akan mengembang. So dia akan memberikan suhu berdasarkan haba yang diterima lah. So kita katakan inilah termometer cecair dalam kaca. Okey, sebentar sekarang ni kita nak tentukan. Kalau pelajar-pelajar tengok dalam buku, sila buka buku muka surat 123, menentukan sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Dua takat tetap yang kita maksudkan di sini ialah takat beku, iaitu ais ni, air berais kita anggap suhu dia 0 darjah Celsius. Air ada ais dalam ni. Tengok ada ais. Dan di sini pula kita ada air mendidih. Sekarang ni belum mendidih, tunggu sebentar. Cara bagaimana kita nak menentu ukur ni maksudnya ialah nak membuat skala. Bahasanya digunakan menentu ukur. Menentu ukur, kata bayangkanlah kita ada satu termometer, yang ini ada skala, betul. Tapi saya tutup. Sama macam termometer yang tak ada skala lah. Okay, sekarang saya nak buat skala kat sini. Macam mana nak buat skala? Okey, senang. Pertama sekali, kita masukkan termometer yang tiada skala ini ke dalam air yang berais. Kita tunggu sebentar untuk keseimbangan terma tercapai. Maksudnya air, ais itu dan suhu termometer ini sama. Kemudian kita masukkan dalam ais ni, kita tunggu sekejap, tunggu 1 minit macam tu. 1 minit tak? Belum tak apa, saya pendekkan. Ni ada api sebelah, nanti dia kacau. Okey, saya tengok di sini suhu paras termometer berada di sini. Saya tandakan di sini. Harap-harap nampaklah. Nampak? Okey. Kemudian ini air mendidih. Yang itu dua takat tetap. Dua takat tetap, yang pertama tadi takat beku. Saya ulang, takat beku sebelah bawah. Maknanya kita tahu suhu di sini sekarang kosong. Sebab air membeku pada suhu 0 darjah Celsius. So sini kosong lah. Kemudian yang ini ada air mendidih. Kita masukkan dalam air ni. Masukkan, kita tunggu sekejap sampai betul-betul pengembangan kenaikan paras itu telah berlaku. Kita biarkan sekejap dengan keadaan kita tahu bahawa air akan mendidih pada suhu 100. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah. Tunggu. Okey, sekarang ni suhu air 100. Kita tandakan. Okey, saya tengok di sini. Oh, tanda itu. Suhu 100 dekat sini. So, kita ada dua tanda. Yang bawah ini ialah suhu 0 darjah, suhu air, suhu ais. Yang atas ialah suhu air mendidih 100 darjah. So, bagaimana kita nak membuat skala? Senang aja. Kita ukur daripada tanda yang bawah. Katalah tanda bawah tu kat sini sampai yang atas. Kita bahagikan dengan 100 bahagian yang sama.
So kita akan dapat satu bahagian mewakili 1 darjah Celsius. Kita ukur ni daripada sini sampai sini, kita bagikan betul-betul kepada 100 bahagian. Memang macam itulah cara termometer awak dah biasa guna termometer. Memang macam itulah cara termometer itu ditentu ukur, ataupun dalam bahasa mudahnya dibuat skala. Okey, sekarang saya padam dulu api, panas. Balik semula kepada papan saya yang pertama. Okey, balik. Dia ada tercair, dia ada dinding kaca di mana haba dari luar akan diserap oleh cecair ini, dan cecair ini akan mengembang dan dia akan naik. Kenaikannya itu bergantung kepada nilai haba yang diterima lah. Okey, kalau panas dia naik tinggi, kalau tak panas dia naik tak tinggi. Okey, naik rendah saja. Okey, kita pergi pada slide kedua. Slide dah sangat. Okey, macam yang saya baru saja buat tadi. Yang ni air berais, suhu dia kosong. Air berais. Okey, suhu ais 0 darjah. Yang ni air mendidih, suhu dia 100. So antara 0 dengan 100 ni kita boleh dapatkan, kalau saya buat garis di sini. Okey, tengok. So jarak ini ialah jarak antara suhu 0 dan 100. Okey, jarak itu, panjang itu. Okey, nanti saya ambil gambar lah, saya letak dalam grup tu. Kita pergi slide yang berikutnya. Okey, so tadi kita dah dapat paras 0 darjah dan paras 100 darjah. So panjang antara paras 0 darjah sehingga paras 0 darjah diukur. Ambillah pembaris, awak ukur. Kemudian panjang ini dibahagi kepada 100 bahagian yang sama panjang, di mana satu bahagian yang awak telah buat tadi, panjang tu bagi 100, satu bahagian itu akan mewakili 1 darjah Celsius. Okey, dia akan wakili 1 darjah Celsius. Satu bahagian mewakili 1 darjah Celsius. Okey, nak tanya tak? Tanya macam mana? Awak jauh. Okey, soalan yang selalu ditanya dalam exam ialah macam ni. Katalah termometer diletak dalam satu cecair yang tidak diketahui suhunya. Tetah ni tetah. Dia macam telur, tengah dia ada garis. Tetah. Dia memberikan panjang yang macam ni. Macam ni Sedangkan ketika diletakkan dalam ais, saya tulislah ais. Dalam ais dia memberikan panjang yang segini, L0 darjah ketinggian. Dan dalam air didih dia bagi sampai nak dekat ujung. Biasanya soalan dia akan tanya berapakah suhu tetah ni, suhu cecair yang tak diketahui ni. Okey, macam contoh soalan ini. Nanti saya bagi ni dulu. Macam mana nak menentukan suhu? Okey, suhu cecair dapat ditentu dengan cara macam ni. Balik semula, kena ada dua slide baru senang. Tak. Suhu cecair tetah tadi dapat ditentukan dengan cara panjang
suhu dalam cecair itu ditolak dengan panjang ketika suhu 0 darjah dibagikan dengan panjang ketika 100 darjah ni tolak 0 darjah. Perhati di sini. L theta tolak L 0 darjah bagi dengan L 100 tolak L 0 darjah darab 100. Hasilnya akan memberikan suhu pada suhu cair yang tidak diketahui itulah. Nanti ada soalan ni. Contoh, nanti kita buat sama-sama. Satu termometer naik 3 cm dalam ais. Ini panjang L 0 darjah dia 3 cm. Dan dalam air mendidih dan naik 12 cm dalam air mendidih. Ketika dimasukkan dalam cecair A, ketinggiannya menjadi 9 cm. Berapakah suhu A? So, kita akan dapat bentar suhu A ialah 9 tolak 3. 9 ni suhu A, panjang ketika suhu A, ketika dalam bahan A. Yang 3 ni ketika dalam ais. Kita bagikan dengan 12 tolak 3, kita darab 100. Okey. 9 tolak 3, 6. Bagi 12 tolak 3, 8. 9, sorry. Salah lah pula So, 6 bagi 9, dia darab 100. Awak akan dapat 66.67 darjah Celsius. Macam inilah kita dapat. Okey, diharap ini dapat membantu pelajar lah untuk menjawab. Sekarang ni saya minta pelajar tengok buku teks awak, muka surat 124, nombor 3. Nombor 3, saya minta pelajar selesaikan. Nombor 3 ni. Okey, yang ini ni pelajar kena buat ni. Kalau ada masalah, awak message saya dalam grup tu, grup yang baru diwujudkan sempena PKP. Saya teruskanlah grup tu sampai tahun depan lah, insya-Allah tak apa. Okey. Sekian. Dan satu lagi, saya nak minta pelajar download satu apps untuk saya hantar soalan. Ada satu apps yang saya akan bagilah nanti. Saya akan screenshot dan saya minta pelajar tolong download. Senang saya nak bagi soalan. Soalan tu soalan klik-klik je. Senang. Saya pun senang nak buat. Okey, sekian sajalah untuk hari ini. Pelajar minta saya harap pelajar dapatlah sesuatu pelajaran pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.